Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita pada kali ini. Okey, saya masih lagi berada topik unit 1 kemahiran saintifik di bawah tajuk kemahiran proses sains. Jika kamu ingat balik, pada minggu lepas kamu belajar bagaimana pada hari Isnin kamu belajar bagaimana nak mencari pemboleh ubah. Ingat tak? Saya ajar bagaimana nak cari pemboleh ubah, dimanipulasikan PM, bagaimana nak cari pemboleh ubah bergerak balas PB dan bagaimana nak mencari pemboleh ubah di malakan PDM. Okey, kali ini saya nak ajar kamu pula kemahiran proses sains yang seterusnya yang berkaitan dengan proses sains seterusnya iaitu pemerhatian dan inference. Okey, dua ini di bawah ini. Kemahiran memerhati dan kemahiran membuat inference. Saya ada terangkan pada kelas kita yang hari Isnin itu kan. Okey, saya sambung. Okey, hari ini saya nak ajar kamu bagaimana nak membuat pemerhatian dan bagaimana nak membuat inference. Sebab tu saya ajar kamu macam mana nak cari PM, macam mana nak cari PB, macam mana nak cari PDM. Sebab pemboleh ubah, pemboleh buat itu akan digunakan di dalam hari ini, di dalam video hari ini. Boleh? Okey, kita mulakan. Pemerhatian. Seperti saya cakap, pemerhatian ini menggunakan 5 deria organ manusia. 5 organ deria manusia. Yang pertama, mata tentulah untuk melihat. Yang kedua, telinga untuk mendengar. Yang ketiga, hidung untuk menghidu. Yang keempat adalah lidah untuk merasa. Dan yang kelima adalah kulit untuk menyentuh. Macam mana kita nak guna ni? Okey, contoh, lihat contoh. Nampak tak buah mangga ni? Gambar buah mangga masak. Kalau tengok betul-betul, mangga ni warna kuning. Jadi pemerhatian kamu mengatakan bahawa mangga itu berwarna kuning. Okey, itu kamu menggunakan organ deria mata. Kemudian kamu dapat pegang buah mangga itu. Dan kamu hidup. Dan baunya sangat harum. Dan dari situ kamu boleh buat pemerhatian. Kamu boleh kata bahawa pemerhatian kamu adalah mangga itu berbau harum. Kamu menggunakan organ deria hidung. Kemudian kamu potonglah buah mangga yang kamu dapat pegang tu. Kamu potong, kamu rasa. Dia punya rasanya manisnya. Jadi dari situ kamu boleh buat pemerhatian bahawa mangga itu rasanya manis. Okey? Boleh? Dan kamu dapat pegang, kamu rasa kulit mangga itu dan kamu rasa licin. Dari situ kamu buat pemerhatian bahawa kulit mangga itu mempunyai kulit yang licin. Itu menggunakan sentuhan iaitu kulit. Boleh? Itu contoh pertama. Okey, contoh kedua. Kamu nampak ada 2 pasu. Dan ada anak pokok P dan anak pokok A. Kamu tengok betul-betul apa yang membezakan. Bilangan dah beza. Jadi, tentulah ketinggiannya. Betul tak? Kemudian, ini nampak macam tinggi lah. Okey, daun nampak lebih besar. Itulah pemerhatian. Apa yang kamu nampak. Boleh? Okey, dari sini kamu boleh buat pemerhatian. Mungkin dari segi ketinggian. Kamu boleh cakap, anak pokok A lebih tinggi berbanding anak pokok P. Itu pemerhatian yang pertama kalau ikut daripada ketinggian. Kemudian kamu boleh cakap, daun dia anak pokok A ni macam besar lah. Kamu boleh cakap, anak pokok A mempunyai daun yang lebih besar berbanding anak pokok P. Boleh? Boleh. Jadi kamu boleh dapatkan contoh seterusnya. Contohnya macam batang dan sebagainya. Okey, ini pemerhatian. Apa yang kamu nampak, apa yang kamu hidup, apa yang kamu rasa dan apa yang kamu sentuh dan apa yang kamu dengar. Boleh? Okey, kita lihat. Cara pertama. Dia ada cara macam mana nak
Tulis pemerhatian. Kadang-kadang soalan PSA. Nyatakan pemerhatian. Itu dah kata kunci. Pemerhatian tu adalah kata kunci. Nyatakan pemerhatian bagi gambar gajah di atas. Bagi epsilon ini. Bagi kajian ini. Bila dia nyata soalan begitu, dia ada cara penulisannya. Bukan tulis suka-suka. Boleh? Jadi hari ini saya akan ajar bagaimana nak tulis cara pemerhatian. Macam mana nak tulis pemerhatian? Dia ada cara-cara dia. Okey. Cara yang pertama, kalau perkara dalam PM, ingat tak PM apa? Pemboleh ubah dimanipulasikan ada 2 jenis. Okey, contoh. Contohnya, bendanya kena tulis PB dahulu. Pemboleh ubah bergerak balas dulu, baru pilih PM. 2 contoh yang dia kata tadi, 2 contoh, 2 jenis. 2 jenis. Dekat sini ada 2 jenis. Jadi dekat sini PM dia apa? Ingat tak? Kalau jadual macam ni PM dia apa? PM dia apa yang berbeza dari awal. Apa yang diperhatikan adalah PB. Jadi automatik haiwan adalah PM. Manakala bilangan telur yang dihasilkan adalah PB. Boleh? Okey, kita teruskan. Kita pergi kepada contoh untuk menjawab pemerhatian. Macam tadi saya cakap, PB. Betul? PB, ditulis PB dan baru pilih PM bandingkan. Boleh? Okey, kita lihat. Kalau lihat kat sini, bilangan telur penyu yang dihasilkan banyak berbanding ayam. Dekat sini dah kamu buat pemerhatian. Kamu boleh kata, bilangan telur yang dihasilkan oleh penyu lebih banyak berbanding ayam. Boleh? Kalau kamu nak pilih ayam, saya tak naklah pilih ni penyu. Bila kamu pilih ayam, cara jawabnya berbeza. Kamu kena jawab ini pula. Bilangan telur yang dihasilkan oleh ayam lebih sedikit berbanding penyu. Betul tak? Ayam cuma hasilkan 8 biji je. Manakala penyu menghasilkan 200. Boleh? Boleh tak setakat ni? Okey, cara kedua. Tadi tulis PB, kemudian pilih PM, baru bandingkan. Tapi kali ini kamu kena tulis PB, kemudian pilih PM paling tinggi atau rendah dan bandingkan. Biasa ni kita guna graf ataupun carta palang. Ni biasa untuk penulisan ni biasa kita lihat dia bagi graf ataupun carta palang. Kita guna cara ni. Boleh? Okey, kita tengok. Ingat tak macam mana nak cari PM, macam mana nak cari PB untuk gambar macam ni, graf macam ni, ingat tak? Saya dah ajar bila anak panah ngala ke atas, dia adalah PB. Bila anak panah ngala ke kanan, dia adalah PM. Boleh? Saya harap boleh. Okey, bila ada gambar macam ini, saya ajar kamu. Ia melibatkan corak ataupun pola. Kalau kamu nampak, dia seolah-olah naik tangga, nampaknya macam naik tangga, jadi dia boleh katakan dia bertambah. Yang tu kamu akan guna sewaktu menjawab inference nanti. Itu saya akan ajar kemudian. Tapi sekarang kita nak buat pemerhatian. Kamu kena ingat inference, bila membuat inference, kamu kena tahu apa pemerhatian daripada gambar tu. Gambar ataupun ayat atau apa saja yang kamu lihat. Boleh? Boleh? Okey, untuk yang ini, kamu lihat dari sini kamu dah tahu PB dia adalah kelajuan kereta mainan. Manakala PM dia adalah permukaan. Dia ada 4 jenis permukaan dekat sini. Jadi kamu lihat. Macam mana nak buat pemerhatian ni? Kamu lihat. Kamu nak pilih yang mana? Pilih yang kapet ke atau pemaidani ni ke ataupun jubil? Kamu tengok. Kelajuan dekat pemaidani ni macam slow lah. Berbanding jubin, laju je, betul tak? Dari situlah kamu boleh buat pemerhatian. Macam mana kamu boleh buat macam ni? Kelajuan kereta mainan, PB, ni PB ni, kelajuan kereta mainan pada permukaan jubin adalah PM, permukaan jubin PM paling tinggi. Nampak ni, paling tinggi berbanding, apa dia? Berbanding simen, kertas pasir dan pemaidani. Boleh?
Boleh? Atau ini kalau kamu pilih Jubin. Kalau kamu pilih PM dia Jubin. Tapi macam mana pula kalau kamu nak pilih dia punya PM adalah Permaidani? Okey, ini ayat dia. Nampak? Kelajuan kereta mainan pada Permaidani paling rendah. Nampak tu? Paling rendah berbanding pada permukaan Jubin, simen dan kertas pasir. Okey, faham? Setakat ni faham tak? Faham tak setakat ni? Okey, kalau tak faham boleh beritahu saya boleh PM saya. Okey, cara ketiga. Cara ketiga. Ni dia kata tip untuk murid selamat. Tak, semua boleh pakai. Tapi yang penting kamu kena faham macam mana kamu nak guna, bila kamu nak guna. Boleh? Masih lagi bentuk graf. Masih lagi kamu tahu bahawa bila anak panah ke atas ini adalah PB dan anak panah ke kanan yang ni adalah PM. Jadi dekat sini dia punya PB adalah keluasan hutan yang tinggal, manakala PM dia adalah tahun. Boleh? Okey, seperti yang saya cakap tadi. Bila kamu lihat keadaan dia seperti naik tangga, dia akan bertambah ataupun kalau dia macam turun tangga, dia akan berkurang. Jadi ini adalah dia punya pola. Semakin bertambah atau berkurang tu dikira sebagai namanya pola. Okey, boleh? Boleh? Okey, kita lihat. Macam mana nak jawab? Senang saja. Kamu boleh kata, kamu ambil PB, masih lagi PB, kamu cuba tengok dia. Dia punya pola ni. Berkurang ke, bertambah ke dan sebagainya. Okey, contohnya kalau naik tangga. Okey, contohnya saya bagi yang ni lah, ni dululah. Kamu boleh buat ayat keluasan, PB ni keluasan hutan yang tinggal semakin berkurang. Kalau kononnya lah, gambar dia naik atas, naik tangga, naik kat sana, ke sana kan. Okey, kamu boleh buat ayat keluasan yang tinggal bertambah, semakin bertambah. Boleh? Boleh tak setakat ni? InsyaAllah. Boleh juga ditulis keluasan hutan yang tinggal paling sedikit pada tahun 2010 berbanding tahun sebelumnya. Yang ini dia menggunakan cara yang kedua. Okey. Okey. Ni. Saya kasih soalan. Yang ini kita buat perbandingan sama-sama. Okey. Boleh? Nampak pemerhatian dekat macam mana nak buat pemerhatian ni? Okey, sini ada bola pimpong kemek dan air panas. Okey. Bila dimasukkan dalam air panas, bola pimpong ini akan apa? Mengembang. Jadi kita boleh buat ayat bola pimpong akan mengembang selepas dimasukkan ke dalam air panas. Itu adalah pemerhatian. Okey, untuk yang nombor 2. Ayam A ni kecil je. Ayam B besar. Jadi pemerhatiannya apa dia? Saiz ayam B lebih besar berbanding saiz ayam A. Boleh? Okey. Yang ni pula. Yang ni pula. Apa dia? Ini buah tembikai dan ini buah apple. Macam mana? Kita nak buat perbandingan ni. Okey, senang. Semakin besar saiz buah, semakin berat buah tersebut. Itu pemerhatian. Okey. Pemerhatian lain. Buah tembikai lebih besar berbanding buah apple. Itu pemerhatian umum. Boleh? Okey. Tadi dah lihat bagaimana nak buat pemerhatian. Okey, sekarang ni kita belajar pula bagaimana nak membuat inference. Tips. Kenal pasti pemerhatian. Ingat tak pemerhatian? Macam mana nak cari pemerhatian? Kena tahu PM dia apa, PB dia apa. Tu kena tahu. Okey, tip nak membuat jawab inference, yang pertama kenal pasti pemerhatian. Yang kedua, cari punca kenapa perkara itu berlaku. Boleh? Okey, yang ketiga, bandingkan dengan pelbagai sebab yang logik.
boleh mesti buat perbandingan. Cara menulis membuat inference. Cara nak menulis inference bagaimana? Okey, cara dia ada dua cara. Okey, ada dua cara. Cara pertama, tulis pemerhatian dan diikuti kerana ataupun perkataan sebab dan lihat PM dia. Seperti saya cakap tadi, bila pemerhatian, mula-mula sekali kita guna PB. Kita tulis perkataan PB. Apa yang PB tu? Betul? Di depan. Barulah diikuti yang seterusnya. Betul? Tetapi inference ini dibekait rapat dengan pemboleh ubah dimanipulasikan. Macam mana tu? Tak faham lah cikgu? Okey, kita lihat sini. Ni contoh. Soalan dia. Dia kata carta palang di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan tentang daya yang diperlukan untuk menolak kotak yang berlainan di jisim di atas lantai dengan jarak yang sama. PB dia dah tahu kan jumlah daya yang diperlukan. Kemudian jisim kotak adalah PM. Kamu lihat semakin banyak. Nampak tak? Jisim kotak daripada 5 ke 10 ke 15. Kemudian dia punya pola bertambah. Jadi semakin bertambah pola ni sampai bertambah jisim kotak ni, semakin banyak jumlah daya yang diperlukan. Jadi pemerhatian dia, ingat pemerhatian dia apa? Mesti PB dahulu diikuti oleh PM. So PB dia apa? Jumlah daya yang diperlukan semakin bertambah. Cara jawab PM ini adalah cara ketiga. Ingat tak cara ketiga? Lihat dia punya corak atau pola. Okey, inference. Macam mana nak buat inference daripada sini? Nak buat inference daripada sini, ingat mesti tulis pemerhatian di depan dan diikuti kerana apa. Boleh? Kerana PM apa. Okey, sini. Ni adalah ni. Jumlah daya yang diperlukan semakin bertambah. Ini adalah PM ni, pemerhatian, betul tak? Kerana jisim kotak PM, jisim kotak bertambah. Boleh? Boleh? Jumlah daya yang diperlukan semakin bertambah. Ini adalah PM kerana jisim kotak, ini adalah PB, pemerhatian kerana jisim kotak bertambah. Jisim kotak adalah PM. Boleh? Jadi seperti tadi saya cakap, tulis pemerhatian diikuti perkataan kerana dan PM dan lihat apa yang berlaku. Lihat apa yang berlaku. Ini adalah pemerhatian diikuti kerana dan ini PM dan apa yang berlaku? Jisimnya bertambah. Boleh? Okey, seterusnya tulis pemerhatian dan diikuti perkataan kerana dan cari fakta sains berdasarkan fakta sains. Contoh. Ini kamu, tahun ni kamu akan belajar berkaitan dengan topik cahaya. Kamu akan belajar. Ini ada contoh. Tak apa, saya terangkan. Okey, kalau lihat daripada gambar ini, gajah ini dikata dia menunjukkan bayang-bayang yang terbentuk di bawah matahari. Cuba lihat pada pukul 8 pagi. Panjang dia macam ni. Kemudian pukul 10 pagi, panjang macam ni. 11 macam ni. 12 pendek pula. Kemudian pukul 2 dia kembali. Dan akhir sekali panjangnya semakin panjang. Pukul 6 petang. Jadi dari sini kita boleh buat pemerhatian bahawa panjang bayang-bayang pada pukul 12 adalah paling pendek. Betul tak? Yang lain panjang. Tapi dia paling pendek pada waktu lain. Kenapa? Ini fakta sains. Kamu kena ingat selepas saya nak cakap ni, ini adalah fakta sains. Kerana kedudukan matahari berada tegak di atas kayu itu. Ni di atas ini. Nampak ni? Faham? Macam tu juga kalau kita berdiri pada pukul 12, kamu akan tak berapa nampak. Mana bayang-bayang? Tapi apabila pukul 8 pagi kamu nampak bayang-bayang kamu. Pukul 10 pagi kamu nampak bayang-bayang kamu. Pukul 11 masih nampak. Tapi pukul 12 kamu nampak sikit je bayang-bayang dekat bawah kaki kamu. Kenapa? Kerana matahari berada tegak di atas kepala kamu. Ini untuk kayu lah. Ini sebab kita menggunakan kayu kan. Kalau diri kamu yang berdiri di situ, dia berada tegak di atas kepala kamu. Okey? Boleh?
Okey, seterusnya. Contoh seterusnya. Sekumpulan pelajar mengumpul maklumat tentang kepupusan spesies haiwan di kawasan hutan. Kemudian carta palan di bawah menunjukkan maklumat yang mereka perolehi. Okey, cuba tengok. Ini PB dia bilangan spesies haiwan yang pupus. Kemudian tahun adalah PM. Okey, nyatakan dua inverse. Dia nak dua inverse. Macam mana tu? Macam mana? Okey. Senang saja. Kemungkinan, apa dia? Kemungkinan kawasan habitat ni dimusnahkan. Apa lagi? Kemungkinan, apa? Tak ada sumber makanan. Apa lagi? Apa lagi? Diburu dan sebagainya. Sebab tu contoh jawapan untuk inference untuk yang ini kerana habitatnya dimusnahkan, kerana sumber makanan sudah telah tiada, kerana diburu besar-besaran. Ini bila dalam hutan. Itu inference-nya. Boleh? Tapi kenapa yang ini salah? Tengok contoh dia. Kerana air sungai tercemar. Tadi di dalam hutan, bukan di dalam sungai. Jadi jawapan ini tidak boleh diterima. Boleh? Kerana tidak diberi makanan yang mencukupi. Haiwan ini di dalam hutan. Okey? Bukan. Haiwan ini di dalam hutan bukan? Tapi kalau haiwan ini di dalam zoo, boleh kita guna jawapan ni kerana tidak diberi makanan. Tapi sekarang ni haiwan itu di dalam hutan. Jadi haiwan yang hidup di dalam hutan mencari makanannya sendiri. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Ni yang seterusnya. Berdasarkan pemerhatian yang dipilih, nyatakan dua inference. Okey, pemerhatian. Daripada sini kita boleh nampak bekas Y ni bilangan anak pokoknya, tumbuhannya macam lebih banyak daripada bekas X. Boleh? Jadi kamu boleh buat pemerhatian. Bilangan tumbuhan dalam bekas Y lebih banyak daripada bilangan tumbuhan dalam bekas X. Itu pemerhatian. Okey, kemudian kamu boleh buat dari segi saiz. Saiz bekas Y, tumbuhannya lebih besar berbanding saiz tumbuhan dalam bekas X. Okey, boleh. Kemudian ada jawapan lain. Ni jawapan lain. Ni untuk inference ni contoh jawapan. Bilangan tumbuhan, ni pemerhatiannya bilangan tumbuhan dalam bekas Y lebih banyak daripada bilangan tumbuhan dalam bekas X kerana tanah di dalam bekas Y lebih subur daripada tanah dalam bekas X. Itu contoh jawapan. Biasanya apabila berkaitan, bila jawab soalan berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, berkaitan dengan haiwan, kamu mesti kaitkan dengan keperluan asas. Kamu tahu kan bahawa benda hidup ada 3, manusia, haiwan dan tumbuhan. Jadi apa-apa sahaja melibatkan manusia, tumbuhan dan haiwan, berkaitan soalan macam ni, kamu mesti kaitkan dengan keperluan asas. Boleh? Okey, untuk macam ni, kamu boleh kaitkan. Nampak ni, mula-mula tadi kaitkan dengan keadaan bekas yang lebih tanah yang lebih subur. Kemudian mungkin kamu boleh kaitkan dengan mendapat air yang mencukupi. Kemudian boleh kaitkan dengan mendapat baja, mendapat cahaya matahari. Okey? Boleh? Itu cara nak menjawab inference. Jadi hari ini saya dah ajar kamu cara nak menjawab soalan pemerhatian yang melibatkan kemahiran proses sains memerhati. Kemudian kamu belajar cara nak menjawab inference yang melibatkan kemahiran proses sains membuat inference. Okey, jadi untuk hari ini, setakat ini sahaja saya akan masukkan kerja rumah di bawah di bawah lah. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih.